Assalamualaikum and apa ni? Saya Muhammad Aim bin Kamil Zaman dari BPT 24A. Hari ini saya akan cerita sedikit tentang Laksamana Tun Perak. Siapakah Laksamana Tun Perak? Tun Perak ni ialah bendahara kelima bagi negeri Melaka dan merupakan bendahara yang termasyhur. Bendahara Paduka Raja yang merupakan setaraf dengan Perdana Menteri. Beliau telah menakluk negeri-negeri di pantai Selat Melaka seperti Rokan, Siak, Kampar dan Inderagiri di Pulau Sumatera. Beliau juga telah menakluk Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu dan Perak yang menjadikan semua negeri ini sebagai jajahan takluk Melaka, manakala Kedah pula menjadi negeri naungan bagi Melaka. Tun Perak juga telah membangunkan Melaka sehingga mencapai kekuatan dari segi politik, sosial dan ekonominya. Kepesatan pembangunan di Melaka telah menarik banyak pedagang asing dari China, India, Timur Tengah serta negara jiran yang lain. Biodata Tun Perak. Namanya Tun Perak. Nama bapa Tun Perpatih Sandang. Jawatan Tun Perak ialah Bendahara Melaka. Gelarannya Bendahara Paduka Raja. Pengalamannya, beliau pernah memegang jawatan sebagai Penghulu Kelang dan juga Penghulu Bendahari Melaka. Ini adalah gambaran bagi Tun Perak. Seterusnya. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1498 Masihi. Makam beliau terletak di tanah perkuburan Islam Kampung Duyung bersebelahan Masjid Kampung Duyung. Makam beliau juga bersebelahan dengan ayahanda beliau iaitu Tun Perpatih Sedang. Selepas kematian beliau, Baginda Sultan telah melantik Tun Perpatih Putih sebagai Bendahara Melaka yang ke-6. Ini adalah kubur Laksamana Tun Perak yang bersebelahan dengan ayah ni. Peperangan yang disertai Tun Perak. Tun Perak menyertai dua peperangan iaitu Siam pertama dan Siam kedua. Peperangan Siam pertama ialah pada tahun 1445 Masihi. Melaka yang pada waktu itu mempunyai konflik dengan Siam telah memanggil Tun Perak untuk turut serta dalam peperangan tersebut bagi mengalahkan Siam. Perbalahan ini terjadi apabila Melaka ni dia enggan nak sembah Siam, Maharaja Siam. Melaka punya keengganan ini telah membawa kepada kemarahan Maharaja Siam, iaitu paduka bubungnya yang akhirnya telah mengerahkan angkatan tentera Siam agar menyerang Melaka. Serangan yang pertama dikatakan telah berlaku seawal 1445 Masihi di mana semua angkatan Siam yang diketuai oleh panglimanya Awi Cakri telah semua serang Melaka mengikut jalan darat. Tun Perak yang bijak kemudiannya telah membawa pengikut bersama anak dan isteri mereka ke dalam peperangan ini. Supaya mereka ni dapat semangat dan bersungguh-sungguh dalam mengharungi peperangan itulah. Bagi Tun Perak, tidak wajar bagi mereka nak tinggalkan anak isteri dia dekat Kelang kerana jika ada something happen atau bencana kat sana, tak ada siapa yang boleh selamatkan anak-anak dan isteri mereka. Kehadiran keluarga ini bukan saja dapat naikkan semangat untuk bertempur demi Sultan dan tanah air, tapi semangat dalam memperjuangkan anak-anak dan isteri tersayang. Tun Perak secara tidak langsung telah menunjukkan kebolehan beliau
membaca psikologi walaupun dalam hal peperangan. Ini adalah gambaran peperangan Siam pertama. Okay, nampak ni tentera Siam, ni Melaka. Seterusnya, peperangan Siam kedua pada tahun 1456 Masihi. Okay, kemahiran Tun Perak dalam peperangan juga dapat dilihatkan berdasar tipe helah yang bijak oleh beliau dalam peperangan kedua dengan Siam pada tahun 1456. Okay, sewaktu peperangan ini, Tun Perak telah menggunakan helah yang memperlihatkan betapa ramai pasukan Melaka yang turun untuk berperang. Helah ini digunakan dengan menambat puntung api yang banyak pada setiap rumpun kayu bakau, nyirih dan tumu di sepanjang pesisir laut hingga kawasan tersebut dilihat bergemelapan pada waktu malam oleh pihak musuh. Serangan yang berlaku di Laut Pelabuhan Melaka ini akhirnya berjaya dipatahkan tanpa peperangan dengan hanya berbekalkan tipu helah yang dilakukan oleh Tun Perak. Okay. Contoh buntung api ni adalah seperti gambar ini, yang mana lelaki ni pegang kayu dan ada api di ujungnya. Itulah contoh buntung api. Seterusnya, contoh kepimpinan dan ketokohan Tun Perak. Okay. Contoh yang saya dapat ada 3. Akhlak mulia, berfikiran atau berpandangan jauh, bertanggungjawab dan berlandaskan Islam. Okay, pertama, berakhlak mulia. Beliau sebagai seorang pemimpin, Tun Perak sering bagi nasihat kepada pengikutnya agar sentiasa buat baik, bersikap positif dan buang perbuatan yang buruk atau negatif. Okay, kepribadian Tun Perak yang tinggi juga dapat dilihat dengan sikap beliau yang memuliakan tawanan perang. Seterusnya, berpandangan jauh atau berfikiran jauh lah. Okay. Pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah, Melaka telah mempunyai konflik dan hubungan yang tidak baik dengan Mangkasa, iaitu Siam, Cina, dengan Mangkasa, Siam, Cina dan Majapahit. Tun Perak telah berfikir jauh, berpandangan jauh, melihat permusuhan ini sebagai satu kerugian. Jadi Tun Perak dia nasihat Sultan supaya tidak bermusuh dengan semua negara tersebut, tapi mengadakan hubungan yang baik demi kepentingan bersama. Okay, sikap berpandangan jauh Tun Perak ni telah berjaya menghalang sebuah peperangan yang dititahkan oleh Sultan Alauddin Riwayat Shah yang ingin menyerang Pahang. Okay, contoh seterusnya, bertanggungjawab dan berlandaskan Islam. Tun Perak ini dia seorang yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Beliau juga telah memastikan politik negara sentiasa mengikut lunas Islam dan berlandaskan agama Islam. Okay, sebagai golongan pemerintah, mereka menunjukkan perilaku yang baik demi memimpin negara. Okay, Tun Perak ni seorang yang bertanggungjawab. Beliau melihat perlakuan anak-anak raja yang mula berjinak dengan mensap candu. Jadi beliau membuat satu tindakan untuk meroboh dan membakar rumah-rumah pedagang Cina yang membekalkan candu ini kepada anak-anak raja tersebut. Jadi menyebabkan mana-mana kedai pembekal candu itu telah ditutup. Okay, Tun Perak juga kemudiannya telah memulakan kerja penyucian maksiat di Bandar Melaka. Beliau juga telah berjaya menghapuskan amalan-amalan agama Buddha yang dibawa dari negara jiran. Seterusnya, kebijaksanaan Tun Perak. Okay. Tun Perak ni telah berjaya mengangkat martabat Kesultanan Melayu Melaka sehingga menjadi sebuah empayar yang kuat dan disegani dan ditakuti oleh negara-negara lain. Okay. Beliau juga berjaya mengalahkan serangan daripada Siam ke atas Melaka sebanyak 2 kali, iaitu perangan Siam pertama dan Siam kedua. Atas kebijaksanaan Tun Perak ni, Siam terpaksa mengundurkan diri kerana menyangka bahawa tentera Melaka tu ramai, padahal itu hanyalah tipu helah daripada Tun Perak sendiri.
Beliau dilantik menjadi Bendahara Melaka pada tahun 1456 Masih. Beliau ni sangat setia akan Sultan Melaka dan sentiasa taat padanya. Buktinya beliau tidak pernah menuntut bela atas kematian anaknya yang dibunuh oleh Raja Muhammad pada ketika itu. Segala percaturannya untuk menjamin keamanan dan mengekalkan taat setianya. Sumbangan ni 14 sumbangan Tun Perak. Ada 5 sumbangan Tun Perak. Pertama, merupakan penasihat kanan Sultan dalam pentadbiran. Beliau cekap dalam menggumbal dasar kerajaan. Beliau juga telah menjalankan tugas rasmi ketika Sultan berada di luar negara, dan juga beliau mentadbir Melaka dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Yang kedua, beliau mengukuhkan Kesultanan Melayu sebagai pusat perdagangan. Beliau membantu Sultan bangkitkan Melaka sebagai pusat perdagangan yang terkenal lah pada ketika itu. Dengan beliau juga telah menyediakan rumah gudang dan tumpangan bagi pendatang asing untuk bertempat lah. Beliau juga sediakan penempatan bagi pedagang asing dan juga telah melantik kapitan bagi pedagang asing. Yang ketiga, menjalinkan hubungan antarabangsa, iaitu beliau bagi menjamin kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka. Antara contoh hubungan yang dijalinkan ialah bersama Cina dan Siam. Yang keempat, mencadangkan pengganti Sultan. Beliau ni telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. Beliau juga telah mencadangkan waris Sultan untuk mengangkat tahtanya. Beliau juga telah mencadangkan Sultan Alauddin Riyad Shah dan Sultan Mahmud Shah sebagai Sultan Melaka. Yang terakhir, beliau membantu mengembangkan agama Islam. Contoh-contohnya, beliau menggalakkan kehadiran para ulama untuk memberi dakwah atau menyebarkan agama Islam ke Melaka pada ketika itu. Beliau juga telah menasihati Sultan supaya mentadbir negara berlandaskan syariat Islam. Seterusnya, beliau juga telah mengamalkan sikap rendah diri terhadap semua rakyat. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.